Baik, kemudian dia kata apa? Dia kata masalah di masyhur orang kafir akan Nabi SAW sudah mati kena bunuh. Orang kafir, musyrikin Makkah, Quraisy ambil kesempatan atas Nabi cedera teruk ni. Dia nak bagi tahu kata Nabi sudah mati. Nak bagi down, nak bagi lemah semangat orang Islam. Iaitu bila dilihat oleh Ibnu Qami'ah akan Mus'ab mati, maka sudahlah terperasan kepadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mati kena bunuh. Ibnu Qami'ah ni bila dia tadi dia balik batu kena Nabi, berdarah, patah gigi. Lepas itu bila Hamzah yang sudah terkorban ini, mai satu perempuan nama Hindun, potong telinga, potong hidung, belah dada, ambil mamah makan jantung luar balik. Dia sudah naik syekh. Abdullah bin Qami'ah ni dia sudah naik syekh. Dia mabuk darah. Siapa dia buat? Dia pergi cari Nabi. Dia nak bunuh Nabi. Bila dia nampak, dia pergi, Mus'ab bin Umair yang duk lawan dengan dia, dia duk sangka kot Mus'ab bin Umair itu Nabi. Bila Mus'ab bin Umair rebah mati, dia duk ingat hak mati itu Nabi. Ini cerita Abdullah bin Qami'ah. Maka undur ia dan berkeriau ia mengatakan, telah aku bunuh akan Muhammad. Dia duduk sangka Mus'ab bin Umair itu Nabi. Dia pergi cari tempat, dia keriau, dia kata mata Muhammad, Muhammad qad mata, Muhammad sudah mati, dia kata. Dan berkeriau sertanya akan orang-orang yang keriau ni, kawan-kawan lain pun dengar Muhammad mati, terharu. Terharu pasal apa? Itulah yang dia pandak. Dia pandak Muhammad mati. Bila pecah cerita kata Muhammad mati, tak tahu dah abang seronok ni. Seronok. Pakat duk ria. Mata. Muhammad qad mata. Muhammad mati dah. Muhammad mati dah. Ni nak bagi tahu dekat geng-geng mereka ni. Semua pakat seronok. Nak mengatakan Muhammad sudah mati. Maka berpecah belahlah orang-orang itu. Dan jadilah Nabi SAW bersabda, mari kepada aku, wahai hamba Allah, mari kepada aku wahai hamba Allah. Maka berhimpunlah sahabat-sahabat Nabi SAW, kira-kira 30 orang. Nabi bila tengok macam tu, cepat-cepat Nabi counter balik. Nabi counter balik. Sebab apa? Benda ni boleh menyebabkan orang Islam down. Nabi dah mati, habislah kita. Tuan-tuan, jangan kata Nabi diberitakan mati dalam perang. Hari Nabi mati betul pun down dah. Kita dengar cerita macam mana hari Nabi wafat. Sayyidina Umar Al-Khattab tak boleh dengar berita kata Nabi wafat. Orang main habang kat dia, Umar, Muhammad tak ada dah. Dia cabut pedang. Dia cabut pedang. Hang sebut lagi sekali kata Muhammad mati, aku tahu nak buat apa kang. Tak boleh terima berita kata Nabi wafat. Yang boleh terima dengan tenang ni siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ngopi habaq dekat dia, ya Abu Bakar, Nabi kita Muhammad dah tak ada dah. Masa tu Abu Bakar dia ada di rumah dia dekat dengan Masjid Quba. Rumah dia dekat Madinah pun ada, dekat Masjid Quba pun ada. Hari Nabi wafat dia ada sana. Dia dengar, dia senang. Teriak ada apa pun dah. Dia pakai baju, dia ambil kuda, dia pacu kuda, mai di rumah Nabi. Rumah Nabi, rumah anak dia, rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia masuk mai, dia tengok betul Nabi dah wafat. Bila dia keluar, jumpa Sayyidina Umar. Umar ni jadi tak boleh terima. Ni dengar berita Muhammad mati, dia tak boleh terima. Masa itulah Abu Bakar baca balik ayat Quran, dah turun lama dah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Baca balik dekat Sayyidina Umar ni. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad ni dia rasul, dia nabi. Dia bukan Superman, dia bukan orang yang tak boleh mati. Dia sama macam orang lain, dia juga tertakluk kepada hukum mati. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sebelum Muhammad berapa banyak dah nabi ada mati. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum. Adakah kerana hari ini kita dengar kata Nabi Muhammad mati, kita nak patah balik, kita nak sembah Tok Kong balik, kita tak mau dah dekat Islam pasal Muhammad tak ada?
Baca balik ayat tu dekat Sayyidina Umar. Baru dia boleh kontrol diri dia. Kalau tidak, dia tak boleh kontrol. Dia tak boleh dengar cerita kata Nabi wafat. Itu dalam keadaan biasa, bukan keadaan perang. Sahabat sayang Nabi ni sampai dia tak mampu untuk membenarkan telinga dia dengar sesuatu yang tak baik kena kepada Nabi. Dia tak boleh bagi telinga dia dengar benda tu. Dan kita hari ni, kita sayang kat mak kita, sayang kat ayah kita. Duk kerja di Kuala Lumpur, duk kerja di Johor Bahru. Mak kita, ayah kita pun duk sihat elok. Tentu adik telefon kan, apa dia ni, abang duk meeting ni, abang tu bunyi suara teriak. Awak ni pasal apa? Abang awak pasal apa ni? Tak apa, abang meeting, tak, saya tak abang. Ada dia abang gitu. Dah pasal apa ni? Abang mak tak ada lah bang. Habis. Dan tadi abang meeting ni, kata tengah duk meeting, tengah duk apa ni, dia dengar ayat tu, Hadik kata, abang mak tak ada lah. Tak habis. Kekuatan semua dah tak ada dah. Lembut lutut. Otak dan duk ingat ni nak balik macam mana ni, nak cepat ni daripada Johor nak balik mai Penang. Dia jadi betul dah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sayang kat mak. Kita dengar tu lembut lutut. Sahabat sayang Nabi ni lebih pada kita sayang mak kita. Depa ganti depa kepada Nabi ni, ganti depa nyawa depa. Apabila disebarkan berita kata Nabi sudah mati dalam perang Uhud, down. Nabi SAW dandan, dia naik, dia bercakap, dia berdiri di depan beberapa orang sahabat dia, dan beberapa orang sahabat, 30 orang ni mai duk lengkong Nabi SAW. Apabila dilihat oleh Nabi SAW akan dirinya berdarah dan menyapu dia akan darah di muka dia, lalu sabda Nabi SAW, faqala kaifa yuflihu qaumun fa'alu hadha binabiyihim wa huwa yad'u lahum ila Allah. Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, apa nak jadi kepada kaum ini, kaum yang telah memperbuat mereka itu semacam ini kepada Nabi mereka itu. Nabi sapu darah di muka ni, tengok darah. Nabi kata, kaifa yuflihu qaum fa'alu hadha binabiyihim. Apa nak jadi dekat kaum ini, kaum yang telah buat Nabi mereka, maksudnya Nabi. Apa yang Nabi mereka buat yang mereka marah sangat? Nabi ajak mereka kepada Allah. Bukan Nabi ambil harta mereka, bukan Nabi buat zalim mereka, bukan Nabi curi harta benda mereka, bukan Nabi buat khianat mereka, bukan Nabi fitnah mereka, bukan Nabi aibkan mereka. Nabi nak ajak mereka kepada Allah supaya mereka selamat daripada neraka. Mereka balas balik dengan ketui batu berdarah Nabi SAW. Nabi bila sapu darah, Nabi kata apa? Kaifa yuflihu qaumun fa'alu hadha binabiyihim wa huwa yad'u lahum ila Allah. Apa nak jadi dekat hampa ni? Hampa buat dekat Nabi hampa macam ni, sedangkan Nabi hampa nak ajak hampa kepada Allah, nak selamatkan hampa daripada neraka. Padahal Nabi menyeru mereka kepada Allah, Tuhan yang esa, yang tiada layak disembah selain daripada Allah. Dan diulang-ulang, dan orang-orang pun mengumpul muslimin yang mati syahid itu, seorang daripadanya ialah bapa penakan Nabi SAW, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Bila Nabi kata lagu tu, habis, musuh dah tinggal mereka pada ketika itu. So perang Uhud berakhir dengan Islam kalah, tentera Islam kalah. Apa sebab musabab dia? Sebab dia langgar perintah Nabi, kalah. Walaupun Allah hantar bantuan malaikat, tapi kerana bantah cakap Nabi, kerana cakap Nabi itu perintah Allah, kerana bantah, kalah. Dan pimpinan tentera kafir pada masa itu Abu Sufyan dan juga Khalid Al-Walid, mereka bila dah tengok dah kalah dah, dan suara pun duk kata Muhammad dah mati, mereka buat signal, jom kita balik, tinggal.
Ada juga lagi tu hati perut tu, dia tak lunyai bagi habis. Dia tengok dah nampak kalah dah, jom balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila habis saja Nabi pergi cek balik orang yang mati, suruh kawan-kawan cari orang tu. Di antara yang paling menyayat hati ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah bin Abdul Muttalib ni tuan-tuan? Dia dipanggil Asadullah wa Asadu Rasulillah. Hamzah bin Abdul Muttalib ini terkenal dengan gelaran Asadullah, singa Allah. Berani dia ni. Kalau baca sirah cerita tentang dia, dia daripada dia muda, dia berani. Hamzah bin Abdul Muttalib ni, dia satu orang yang berani. Dia mengambil risiko. Dia digelar Asadullah. Digelar dia ni dengan nama singa Allah. Dan apabila dia syahid di dalam perang Uhud, Nabi panggil dia Sayyidus Syuhada. Nabi panggil dia pengulu kepada segala orang yang mati syahid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa dia? Dia pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-beradik dia siapa? Adik-beradik dia di antara yang terkenal ialah Abu Talib. Adik-beradik dia Abu Talib tu siapa? Bapa Sayyidina Ali. Apa yang terkenal dengan cerita Abu Talib? Sayang dia dekat Nabi ni tak boleh bawa berbincang. Dia sayang Nabi walaupun dia tak Islam. Dia sayang Nabi. Baca cerita pula tentang Abu Talib, dia kalau bawa balik makanan, bawa balik susu, anak-anak dia termasuk Ali yang dia sayang ni tidak boleh menyentuh, apatah lagi nak menjamah makanan dan minuman itu, melainkan setelah Muhammad makan dulu baru anak lain boleh makan. Sayang dekat Nabi Abu Talib ni. Adik-beradik dengan Hamzah ni nak mati, Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Pakcik-pakcik kata la ilaha illallah, hak lain saya uruskan. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Hidayah ni pun mahal, taufik pun mahal. Kalau Allah bagi kat kita dua-dua ni, Allah bagi kita hidayah dan Allah bagi dekat kita taufik, kekuatan untuk beramal, kita dapat dunia dan segala isi dia, kita dapat akhirat sekali. Siapa lagi adik-beradik kepada Hamzah ni? Siapa dia? Abbas. Kita dah baca hadis an Abdullah bin Abbas. Al-Abbas, pak benakan Nabi, itu juga adik-beradik Hamzah. Siapa lagi adik-beradik Hamzah ni? Siapa dia? Abdullah. Siapa dia Abdullah? Bapa Nabi Muhammad bin Abdullah, itu juga adik-beradik dengan Hamzah. Maka tak heranlah apabila tengok mayat Sayyidina Hamzah begitu, Nabi jadi emotional. Nabi jadi emosional. Kemudian Nabi SAW pesan, jangan bawa mai orang-orang yang terdekat mai tengok mayat Sayyidina Hamzah. Nabi pesan. Di antaranya siapa dia? Safiyah. Safiyah ni adik Sayyidina Hamzah. Safiyah ini menikah dengan siapa? Menikah dengan kepala besar kepada musuh di kalangan Quraisy. Mereka duduk menikah pusing kot tu lah. Dia beradik semua. Nabi kata jangan sampai Safiyah mai tengok keadaan Hamzah ni. Kerana Safiyah tak akan boleh tahan bila tengok mayat macam tu. Dah tak kena rupa. Telinga, hidung, maut semua dicederakan, dada belah, rambut keluar. Jangan, Nabi kata jangan siapa pun adik-beradik kita mai tengok keadaan Sayyidina Hamzah ni. Tapi Safiyah ni, dia mai juga. Yang kata Safiyah ni, dia mai juga. Tengok-tengok mai dah, sampai dah di Uhud ni. Uhud dengan Madinah bukan jauh tuan-tuan, berapa kilometer je. Sampai dah dia. Nabi tengok-tengok mai dah makcik dia Safiyah. Dia masuk mai, dia terus tuju pi tengok Sayyidina Hamzah. Safiyah tak meraung, tak merintih macam Arab jahiliah. Dia mai, dia tengok air mata dia saja keluar. Dia tak meraung. Nabi SAW pun terkejut. Nabi duk ingat dia mai dia nanti jadi histeria. No, dia steady aja. Dia mai, dia tengok mayat adik dia, macam tu keadaan dia. Dia tak apa, air mata aja keluar. Nabi terkejut dengan penerimaan Safiyah terhadap mayat Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini. Tuan-tuan,
Kalau boleh difilmkan benda ni, mak kilau tinggal jauh lah. Kalau boleh difilmkan ni, kisah Uhud ni, Allahu Akbar. Mak kilau pun berapa ramai tu imam timpa habis. Tajuk tu sama masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas ini insya-Allah kita akan masuk cerita Nabi SAW mau mendoa kebinasaan ke atas orang kafir, supaya Allah turunkan laknat ke atas orang-orang kafir ini. Nabi bila dah tengok keadaan Hamzah macam tu, tengok keadaan Mus'ab bin Umair macam tu, tengok keadaan sahabat-sahabat yang kena lunyai dengan musuh ni macam tu, Nabi dah tak boleh tahan dah. Nabi manusia tuan-tuan, walaupun dia Nabi, dia manusia. Bila dia tengok ini perang kedua selepas Badar, inilah perang yang kedua. Badar Islam menang, Badar Islam kalah, dan begini hasil dia. Bila Nabi tengok macam tu, Nabi tak boleh tahan. Nak Nabi angkat tangan minta, ya Allah laknat, nak minta doa supaya Allah Subhanahu wa taala laknat orang-orang yang membunuh ni sahabat-sahabat dia, terutamanya Hamzah bin Abdul Muttalib, pak menakan yang dia sayang ni. Tuan Hamzah ni tuan-tuan jangan main-main. Waktu dia duduk di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, Nabi tengah duduk dakwah secara sirriyah, secara sembunyi ni. Ini cerita bulan depan. Sayyidina Umar sudah naik minyak, nak pergi cari Nabi hari tu, nak pergi cari Nabi. Dalam pada duk cari tu, orang jumpa dia berkata, Umar, apa cerita, nampak? Dia kata, aku nak cari Muhammad hari ni, Muhammad tahu aku siapa. Dia berkata, sudahlah Umar, sembang gajah boleh terbang. Kalau hari ni lah, kalau hari ni sembang, dia berkata gajah boleh terbang. Neh, hantau tak? Neh, bukan ni, neh. Itu dia kasar itu. Neh, hantau dah adik hang, hantau dah adik hang ni hang nak pergi duk mengamuk apa? Hantau dah adik hang pun dengan laki dia dah ikut Muhammad. Piu kata, piu. Ini bulan depan nak membolehkan Sayyidina Umar tu dapat hidayah tu, dia piu kata. Dengar orang challenge dia, orang jengkai dia, sejengkai lagu tu, pirang sembang, piu. Apa jadi selepas daripada tu? Okay, hidayah ni, cerita hidayah bulan depan. So Nabi SAW bila tengok keadaan macam tu, Nabi nak angkat tangan, nak minta kepada Allah supaya Allah laknat semua orang Quraisy, musuh yang menyebabkan orang-orang yang dia sayang ni mati macam ni. Baik, Nabi nak doa kebinasaan itu, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa Allah larang? Satu, ni bulan depan. Yang kedua, tak pernahkah Nabi doa kebinasaan sebelum ni? Itu soalan kedua. Tak pernahkah Nabi doa kebinasaan kepada musuh sebelum daripada peristiwa perang Uhud ni? Tuan-tuan pernah dengar hadis Nabi SAW duduk di Mekah, Nabi duduk semayang di depan Kaabah. Abu Jahal duduk tengok, dia petik, aku bagi offer kepada siapa-siapa ada ni yang berani pergi ambil perut unta hak semelih kemarin punya, perut unta busuk waktu Muhammad sujud sakibuh atas belakang dia. Siapa berani cepih bangkit seorang? Dia kata, aku akan buat. Lalu akhirnya hadis tu macam mana? Dia ni ambil pergi bubuh belakang Nabi, Nabi kekal dalam sujud tak bangkit. Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ni, Ibnu Mas'ud kata apa? Allahu Akbar, kalaulah Allah bagi dekat aku sedikit keberanian, aku nak pergi buang tu benda tu, perut unta busuk atas belakang Nabi tu, tapi aku tak berani. Pasal apa? Zaman tu awal Islam, tak cukup keberanian lagi. Sedih ni tak tahu nak abang tengok orang buat kat Nabi macam tu. Ada satu orang nampak, lari pergi habaq dekat anak Nabi. Siapa dia? Fatimah. Fatimah masa tu Juwairiyah, hadis kata, kecil lagi. Dengar-dengar ni orang buat dekat bapa dia, dia lari mai. Dia mai, budak kecil lagi Fatimah ni. Dia buang ni segala kotoran atas belakang Nabi ni, dia buang. Dia beralih pergi dekat depa ni, geng-geng kafir musyrikin hak buat dekat Nabi ni. Dia beralih pergi dekat depa, dia maki depa cukup-cukup. Nabi bangkit.
Nabi tengok ke arah depan ni, kafir musyrikin Makkah yang buat dia ni. Nabi terus angkat suara dia dan Nabi berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakan Quraisy. Dia bagi satu sekali, Quraisy semua sekali. Dia pas ingat, dia sebut seorang-seorang, Allahumma alaika bi Abi Jahlin, ya Allah binasakan Abu Jahal. Bila dia sebut lagu tu yang bulan depan tu. Tu yang bulan depan tu. Maknanya Nabi pernah tak doa macam ni? Pernah. Tapi pasal apa dalam perang Uhud Nabi nak doa Allah tak bagi? Bulan depan juga yang tu. Ada waktu Tuhan bagi, ada waktu Tuhan tak bagi. Pasal apa? Semua ni ada penjelasan dia di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita akan fokus bulan depan cerita laknat orang. Laknat ni maksudnya apa? Caci maki, cerca. Boleh ke tak boleh? Piduk cerca orang, piduk maki orang, piduk cela orang, boleh ke tak boleh? Kita akan baca hadis bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duk ada dengan Nabi SAW. Mai satu orang depan-depan, dia jengkai Sayyidina Abu Bakar. Dia kata dekat Abu Bakar, terjai. Dia kata papak-papak kat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sengak. Nabi duduk ada tepi, Nabi pun diam. Dia ni macam tak puas hati. Dia mau bila dia kata, mau ada respon, baru rancak. Tak ada respon, dia kata lagi. Abu Bakar diam, Nabi pun diam. Dia kata lagi 3 kali. Abu Bakar jawab, oh kata brother, you salah faham. Baru sebut brother you salah faham, Nabi bangkit pi. Abu Bakar bila tengok Nabi bangkit pi, dia sudah rasa tak kena. Dia tak jadi jawab, dia ikut Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia ni maki saya punya sedap tadi, saya tak jawab. Tuan pun ada tepi, Tuan pun diam. Dia duk maki lagi, dia duk maki, saya pun tak boleh tahan. Saya jawab bukan nak maki dia, saya nak membela diri. Tapi Tuan bangkit tinggal saya, pasal apa? Nabi kata bulan depan, baru dia jawab. Nabi bulan depan Nabi jawab, pasal apa yang aku bangkit tinggal yang tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kita akan cerita bulan depan insya-Allah, cerita tentang hidayah Allah dan keajaiban hidayah Allah ni. Apa ajaib dia? Dan satu doa Nabi SAW dalam keadaan Nabi doa supaya Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah kepada salah seorang daripada 2 Umar. Siapa dia 2 Umar itu? Bulan depan juga. Banyak Allah bulan depan punya apa homework banyak. Kan? Benda tu tuan-tuan. Nah, wallahu alam. Jadi sebelum akhir pengumuman, ada satu sahabat buat kenduri kebab spesial. Kebab spesial. Kebab saudara Hazli kita ni, dia buat 1,500 biji. Tuan-tuan jangan balik tanpa ambil kebab tu. Ambil. Dan jangan lupa amalkan sunnah Nabi. Apa dia sunnah Nabi? Nabi ajak kita suruh doa bila orang bagi kita makan. Doa dia apa? Allahumma at'im man at'amana. Ya Allah, bagilah makan kepada orang yang bagi aku makan. Doa macam tu. Wasqi man saqana. Bagilah minum kepada orang yang bagi aku minum. Okey? Sekali lagi tuan-tuan, insya-Allah bagi kawan yang kenduri ni seronok, tuan-tuan ambil dan bismillah makan, doa minta ya Allah. Kalau tak ingat nak sebut Allahumma at'im man at'amana, tak usah pun. Tapi kalau saat lagi bila dia ngap kebab dia lupa. Itu normal, pasal benda sedap. Dia ngap semula. Allah apa tadi dia kata? Allah tak apalah. Bokok Melayu. Bokok Melayu, ya Allah, kawan hak buat kenduri bagi aku makan ni, bagilah makanan kepada dia. Khalas. Tuhan pun tarah. Tuhan kata cantik, dia lupa ya, bukan ada apa. Dia habis kebab sekali lagi, dia teringat balik. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala letak kita di atas jalan kebenaran. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Sedang tengok tu dia.